各位亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 感谢上帝的恩典，今天晚上我们能够聚集在一起参加今天晚上的晚祷会。 Kita bersyukur kepada Tuhan, malam ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan di dalam kebaktian doa ini. 今天我要分享用华语。 Hari ini pendeta akan men-sharingkan firman Tuhan dalam bahasa Mandarin. 因为刚刚从中国回来， Karena pendeta Yufrendi baru pulang dari Tiongkok. 在那边每天用中文啊， Di sana setiap hari memakai bahasa 然 Mandarin. 后每天在那边上课啊， Kemudian setiap hari juga belajar di sana. 所以比较把握一点啊。 Maka pendeta ada keyakinan untuk menyampaikan firman 所以 dalam bahasa 讲华 Mandarin. 语跟心理有关的啊。 Maka menyampaikan firman ada hubungannya dengan hati kita. dengan psikologi啊， dengan 心理 psikologi. 的 OK， 好，我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们谢谢你，谢谢你给我们机会来到你面前，一起用诗歌来荣耀你的生命。在这个时刻，我们也预备我们的心，思想你的话。我们恳求圣灵高摩我们每个人。 借着你的话语来提醒我们，来教导我们，来帮助我们。主，特别是你两位仆人，准备好他们的心，要分享你的话。主，恳求你高摩，谢谢主，我们如此祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。今天我们要思想的讲题是不住地祷告。 Tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah berdoa terus tanpa rasa jemu. 或者不厌烦的祷告。 Atau kita berdoa tanpa merasa lelah. 我们打开我们的圣经《路加福音》第18章第1到第8节。 Mari kita buka Alkitab kita di kitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. 我们单单用印尼文来读， Kita hanya baca dalam bahasa 因 Indonesia. 为这个翻译比较容易明白呀，这个容易明白的， Karena ini sangat mudah untuk dimengerti. 所以我用这个 Firman Allah yang hidup 的这个翻译。 Maka pendeta akan membacanya dalam versi FAYH. 所以我用印尼文，我们单单用印尼文来读而已。 Maka akan dibaca hanya dalam bahasa Indonesia. Pada suatu hari, Yesus menceritakan kepada murid-muridnya sebuah perumpamaan untuk melukiskan perlunya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan bahwa mereka harus tekun berdoa sampai ada jawabannya. Ada seorang hakim katanya yang tidak takut akan Tuhan dan tidak peduli akan siapapun. Seorang janda di kota itu sering datang kepadanya untuk memohon agar ia dibela terhadap orang yang telah menjahati dia. Beberapa waktu lamanya hakim itu tidak mempedulikan dia. Tetapi akhirnya ia merasa kewalahan. Aku tidak takut kepada Allah ataupun kepada manusia. Katanya dalam hatinya, tetapi perempuan itu mengganggu aku. Aku akan berusaha agar ia memperoleh keadilan. Karena ia menjengkelkan aku dengan kedatangannya yang berulang-ulang. Kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau hakim yang sejahat itu dapat dipengaruhi dengan permohonan yang berulang-ulang, tidakkah terpikirkan oleh kalian bahwa Allah tentu akan memberikan keadilan kepada mereka yang memohon kepadanya siang malam? Ya, ia akan menjawab mereka dengan segera. Tetapi persoalannya ialah apabila aku Mesias kembali, berapa banyak orang yang akan kudapati beriman? 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 今天我们要学习的一个很重要的主题就是不住地祷告。 pelajaran yang sangat penting yang harus kita pelajari hari ini adalah kita harus berdoa terus-menerus tanpa merasa jemu. 也许你曾经遇到过这样的情况，你祷告了很久，但是好像神都没有回应。 Mungkin kita pernah mengalami kejadian seperti ini ya, kita doa terus tapi sepertinya tidak mendengar jawaban dari Tuhan. 你的心也开始动摇， Dan hati kita ini mulai merasa sangat galau, 甚至想要放弃了。 bahkan merasa pengen untuk menyerah. 接着今天我们所要学习神的话语，
Melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari 神 hari 告 ini, 诉我们为什么我们要一直祷告，直到神的回应。 Tuhan memberitahukan kepada kita mengapa kita harus terus berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. 路加福音18章第1到第8节告诉我们， Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 memberitahukan kepada 耶稣 kita, 讲了一个比喻。 Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan. 他说有一个法官，这个人不敬畏神， Dikatakan ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan 也是不关心人。 dan tidak memedulikan orang. 可是有一个寡妇常常来找他，希望他能替自己伸冤。 Tetapi ada seorang janda yang sering sekali mencari dia, berharap hakim ini akan menegakkan keadilan untuk dia. 刚开始的时候，这个法官根本不理他， Pada awalnya hakim ini tidak peduli terhadap janda 但 ini. 是这个寡妇完全没有放弃， Tetapi sang janda ini tidak menyerah 一次又一次地找那个法官， dan berkali-kali dia datang terus-menerus mencari hakim ini. 烦的这个法官最后不得不答应了他的要求。 Sampai hakim ini merasa sangat jengkel, akhirnya dia mengabulkan permintaan dia. 主耶稣用这个比喻告诉我们什么呢？ Apa yang ingin Tuhan Yesus beritahukan kepada kita melalui 如 perumpamaan 果 ini? 如果一个不义的法官最终都会因为人的坚持而妥协，那我们的天父是一位公义又慈爱的神，怎么可能不听我们的祷告呢？ Kalau hakim yang begitu jahat aja bisa kompromi karena permohonan manusia yang terus-menerus, apalagi Tuhan yang begitu mengasihi dan baik terhadap kita, kalau kita berdoa kepadanya siang dan malam, apakah mungkin dia tidak mengabulkan doa kita? 所以各位亲爱的弟兄姐妹们， Oleh karena itu, saudara-saudari, 祷告不是一次两次而已， kita berdoa bukan hanya satu kali atau dua kali, 而是要不断地向上帝祈求， tetapi kita harus terus-menerus memohon kepada Tuhan 直到神按照他的时间成就他的旨意。 sampai Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. 从这段的经文，我们要学习3件事。 Melalui nats firman ini kita akan belajar 3 pelajaran. 第一点， Poin pertama, 不住地祷告是神的旨意。 berdoa tanpa jemu-jemunya adalah kehendak Tuhan. 有时候我们会问自己： Mungkin kadang-kadang kita bertanya kepada diri kita sendiri, 我真的要一直祷告吗？ apakah aku harus terus-menerus berdoa? 如果神没有马上回应，是不是代表他不愿意给我答案吗？ Kalau Tuhan tidak segera mengabulkan doa saya, apakah artinya Tuhan tidak mau mendengarkan 亲 doa 爱 saya? 的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 坚持祷告是神的旨意。 terus-menerus tanpa jemunya berdoa adalah kehendak Tuhan. 他希望我们持续地来寻求他， Dia ingin kita terus-menerus datang mencari Dia. 而不是遇到困难就容易放弃。 Bukan ketika kita mengalami suatu masalah, kita langsung menyerah. 我还记得我的儿子文文，当他 baby 的时候， Saya masih ingat ketika anak saya, Wen-Wen, ketika dia masih bayi, 他睡在我跟圣母的中间在我们床个床，在我跟圣母的中间。 dia tidur di antara pendeta dan semu di tengah-tengah. 当然我相信他是比较安全，如果睡在中间吧。 Saya merasa dia kalau tidur di tengah itu akan lebih aman. 但是没想到。 Tetapi tidak disangka-sangka, 半夜的时候听到文文哭到这么大声， tengah-tengah malam kita dengar Wen-Wen menangis dengan begitu keras. 那时候我也非常累， Pada saat itu saya juga merasa sangat 我也 lelah 非常困， dan saya sangat 但 ngantuk. 是听到他一直哭一直哭， Tetapi saya mendengar dia terus menangis. 所以我就起来。 Maka saya bangun, 但是没想到的是， tetapi tanpa disangka 看到文文是在地下躺着了。 saya melihat Wen-Wen sudah tidur di lantai.
哇，他跌倒从床上了。 Rupanya dia jatuh 哇， dari 知道 kasur. 了这件事，我就马上抱他起来。 Melihat hal itu, saya langsung menggendong 哎 dia. 呀，各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang 如 terkasih, 果在世上的父母， kalau saja di dunia ini orang tua saja bisa begitu, 哎呀，我们怎样累、怎样困，也是听到我们的孩子哭，我们也起床来抱着他，来安慰他。 seberapapun kita merasa sangat lelah, sangat ngantuk, begitu kita mendengar dia nangis, kita langsung terbangun untuk menggendong dia. 同样的，我们的天父比世上的父母爱我们。 Sama halnya dengan Allah Bapa kita, dia mengasihi kita lebih daripada orang tua kita. 他一定会听见我们的祷告， Dia pasti mendengar doa kita. 所以不管你现在遇到什么困难， Oleh karena itu, apapun masalah yang sedang Anda hadapi sekarang, 我们继续祷告， marilah kita berdoa terus. 因为神正在听。 Karena Tuhan sedang mendengarkan. 阿门， Amin, 阿门。 amin. 呀，亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 你是否已经曾经放弃你的祷告吗？ apakah Anda pernah menyerah untuk berdoa? 你是不是觉得祷告好像没有用吗？ Apakah Anda pernah merasa berdoa itu gak ada gunanya? 呀，今天神话语告诉我们， Hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, 不要灰心。 jangan putus asa. 神希望你我继续来寻求他。 Tuhan menginginkan Anda dan saya terus-menerus mencari Dia. 呀，这个是第一件事。 Ini poin pertama. 第二件 Poin kedua, 祷告要坚持到底，直到得到答案。 berdoa itu harus tekun sampai kita mendapatkan jawaban. 有些人祷告了一次、两次，没有看到结果就放弃了。 Ada orang yang berdoa sekali, dua kali dan tidak melihat hasil, kemudian dia tidak mau doa lagi. 可是圣经告诉我们，祷告需要坚持到最后。 Tetapi firman Tuhan memberitahukan kita, doa itu harus tekun dan bertahan sampai 我们 akhir. 可以学习从圣经的有一位人物 Kita boleh belajar dari seorang tokoh Alkitab, 那就是以利亚。 yaitu Nabi Elia. 当时以色列经历了3年半的这个干旱， Pada saat itu Israel mengalami 3,5 tahun kekeringan. 以利亚相信神会降下雨， Dan Nabi Elia percaya bahwa Tuhan pasti akan menurunkan hujan. 他祷告了一次， Dia berdoa 1 kali. 让仆人去看看天空。 Dan kemudian mengutus hambanya untuk melihat ke langit. 这个仆人没有看到云在天空。 Tetapi hamba ini lihat ke langit, tidak lihat ada awan atau apa-apa. 以利亚在第2次祷告， Dan kemudian dia doa lagi. 第3次祷告， Kemudian 也是 doa 没有 lagi. 看到云。 Dan tetap tidak ada perubahan, 以利 tidak 亚 ada 没有 awan. 放弃， Tetapi dia tidak menyerah. 他一次祷告到几次呢？ Dan dia berdoa sampai berapa kali? 到几次？ Sampai berapa kali? 到7次。 Sampai 7 kali. 直到仆人看到了一朵小小的云，接着 Sampai hambanya melihat ada awan yang sangat kecil. 大雨就降下来了。 Tidak lama kemudian maka turunlah hujan deras. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 让我们想象一下， mari kita bayangkan 如果以利亚在第1、第2甚至第6次就放弃了， kalau Nabi Elia ketika dia berdoa pertama kali, kedua kali atau ke-6 kali dia sudah menyerah. 那雨还会降下来吗？ Apakah hujan itu akan turun? 当然我们也不知道了哈。 Ya, kita pun tidak tahu jawaban yang pasti. 这就是为什么我们要继续坚持祷告。 Itulah mengapa kita harus tekun di dalam doa 不 kita. 是神没有听见， Bukan Tuhan tidak mendengar doa 而 kita. 是神要我们学会信靠他，直到他的时间来到。 Tetapi Tuhan mau kita percaya dan mengandalkan Dia dan menunggu waktu Tuhan. 有一个姐妹，她的丈夫还没信主，
Ada seorang saudari, suaminya belum percaya kepada Tuhan. 每次她叫她的丈夫去教会做礼拜， Setiap kali dia mengajak suaminya ini untuk pergi ke gereja. 呀，她的丈夫每次拒绝， Dan suaminya tiap kali menolak. 啊，她也是认为她的太太太烦了。 Dan dia merasa istrinya ini kok menjengkelkan 但 banget. 是这个姐妹没有放弃， Tetapi istrinya ini tidak menyerah. 而是每天为她的丈夫祷告。 Nah, dia malahan setiap hari berdoa untuk 呀， suaminya. 年复一年地坚持，10年过去了。 Setahun demi setahun berlalu sampai 10 tahun telah berlalu. 呀，她的丈夫还是不信主， Dan suaminya masih saja tidak percaya kepada 但是 Tuhan. 她的太太依然没有停止祷告， Tetapi istrinya tidak pernah berhenti untuk berdoa. 直到有一天， Sampai pada suatu hari, 她的丈夫在工作上遇到了很大的压力， sang suami di dalam masalah pekerjaannya mengalami suatu tekanan yang sangat berat. 呀，心里感受到很大的痛苦。 Hatinya merasa sangat susah dan tertekan. 但是他发现他的太太无论遇到什么困难，总是好像心里很平安。 Tetapi dia melihat istrinya, apapun yang terjadi, istrinya itu sepertinya terlihat tenang dan damai. 所以这个丈夫忍不住地问他的太太 Maka suami ini tidak tahan dan bertanya kepada istrinya, 你为什么可以一直这么平安呢？ kamu kok tenang kali sih? 他的太太微笑地说 Si istri dengan senyum menjawab suaminya, 因为我有主耶稣在我里面， karena ada Yesus di dalam hati saya. 我也一直为你祷告。 Dan saya selalu mendoakan dirimu. 这句话感动了她的丈夫， Perkataan ini menggerakkan hati sang suami. 所以从那时候，她丈夫开始去教会， Maka mulai dari saat itu suaminya juga ikut pergi ke gereja. 然后慢慢接受主耶稣做他个人的救主。 Dan pelan-pelan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadinya. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 丈夫信主不是因为辩论或者因为争论， ketika suami ini percaya bukan karena perdebatan atau pertengkaran, 不是因为劝说 bukan karena dihasut atau dibujuk, 而是因为他坚持不学地祷告。 tetapi karena doa istrinya yang tidak jemu-jemu. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 你曾经见过同样的经历吗？ apakah Anda pernah mengalami hal yang sama? 你一直不住为一个亲戚或者你家里的人还没信主的， Anda terus-menerus mendoakan saudara atau anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. 可能你说我已经为他祷告10年、20年了， Mungkin Anda berkata, saya sudah mendoakan dia selama 10 tahun, 20 tahun. 你也正在等待神工作。 Anda juga sedang menunggu pekerjaan Tuhan. 但是第二件事，神告诉我们不要放弃，继续祷告吧。 Tetapi poin 2 tadi memberitahukan kepada kita, jangan menyerah, teruslah berdoa. 祷告等待答案。 Berdoa sampai mendapatkan jawaban. 最后一点， Poin yang terakhir, 不住地祷告是信心的表现。 berdoa tanpa jemu-jemunya adalah bukti dari iman kita. 主耶稣最后的比喻中问了一个问题： Di akhir perumpamaan Yesus, dia mengajukan satu pertanyaan. 当人子再来的时候，他会在地上找到信心吗？ Ketika aku datang kembali, apakah aku akan menemukan iman di bumi? 这句话告诉我们什么呢？ Apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan melalui perkataan ini? 祷告和信心是连在一起的。 Berdoa dan iman itu erat kaitannya. 我们继续祷告， Kita terus-menerus berdoa. 不是因为我们以为神不听或者不听不见， Bukan karena kita mengira Tuhan belum mendengarkan doa kita. 而是因为我们相信神一定会回应。
Namun karena kita percaya Tuhan pasti akan menjawab doa kita. 如果你放弃祷告， Kalau kita menyerah untuk berdoa, 可能表示你已经开始怀疑神的能力了。 mungkin ini mendandakan kita sudah mulai ragu terhadap kuasa Tuhan. 让我给大家举个简单的例子。 Mari saya berikan Anda suatu contoh yang simple. 有一个男孩， Ada seorang anak kecil, 他的爸爸正在出差， papanya sedang pergi dinas ke tempat yang jauh. 但他每天都站在门口等爸爸回来。 Dia setiap hari berdiri di depan pintu rumahnya menunggu papanya pulang. 虽然他不知道爸爸什么时候回来， Walaupun dia tidak tahu papanya kapan pulang, 但是他相信爸爸一定会回来的， tetapi dia percaya papanya pasti pulang. 所以他每天都在那里等待。 Maka setiap hari dia menunggu di depan pintu. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang 我们 terkasih, 对上帝的祷告 doa kita terhadap Tuhan 也要像这个孩子一样， harus sama dengan anak kecil ini. 相信神一定会回应的。 Percaya Tuhan pasti akan menjawabnya. 所以我们愿意不断地寻求他。 Maka kita akan terus-menerus datang mencari Dia. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 你还愿意继续等待神的答案吗？ apakah Anda mau terus-menerus menunggu jawaban dari Tuhan? 或者在你的心里说，算了吧，神可能不会听我的祷告。 Atau di dalam hati Anda berpikir, ya udahlah Tuhan pasti nggak mendengarkan doa kita. 今天神要鼓励你我继续祷告，不要放弃。 Hari ini firman Tuhan mendorong kita untuk terus berdoa dan jangan menyerah. 作为我们的总结， Sebagai kesimpulan, 今天我们要学习了耶稣的比喻。 kita mau belajar dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. 知道神希望我们坚持祷告，不要灰心。 Tuhan Yesus mau kita terus berdoa tanpa merasa jemu. 如果连一个不义的法官最终都会回应人的请求， Jika seorang hakim yang jahat aja akhirnya menjawab manusia karena ketekunannya, 何况是我们的天父呢？ apalagi Tuhan Allah Bapa kita. 我们的上帝那么爱我们的， Tuhan kita begitu mengasihi kita. 他一定不会离弃我们的， Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. 只是他有最好的时间和计划。 Hanya saja dia mempunyai rencana dan waktu yang lebih indah. 所以各位亲爱的弟兄姐妹们， Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, 不管你正在等待什么， apapun yang sedang Anda nantikan, 是工作， apakah itu pekerjaan, 是身体健康， apakah itu 是 kesehatan, 家庭， apakah masalah 是 keluarga, 灵命成长， ataupun pertumbuhan rohani, 不要放弃祷告吧。 jangan menyerah untuk berdoa. 如果你已经祷告了很久， Kalau Anda sudah berdoa untuk waktu yang 好像 lama 没有看到有答案， dan sepertinya tidak ada jawaban, 神的话语要告诉我们， firman Tuhan memberitahukan kita, 继续祷告吧， teruslah berdoa 因为他正在听， karena Tuhan sedang mendengarkan 他在成就， dan Dia sedang menggenapi doa kita. 他在预备最好的。 Dia sedang mempersiapkan yang paling baik untuk kita. 作为我们做结束的有一句话告诉我们： Sebagai penutupan ada sepatah kata, 永远不要停止祷告，因为神永远不会听着倾听。 jangan pernah lelah untuk berdoa karena Tuhan tidak pernah lelah untuk mendengarkan kita. 阿门， Amin. 阿门。 Amin. 好，我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的阿爸父神，谢谢你，借着你的话语来提醒我们，来教导我们。很有可能这项以来我们要放弃了，或者我们已经放弃了。我们向你祈求很多事情，好像没有得到答案。我们为我们家里的人，让他们信主，但是好像他们到目前还没信主。主，借着你的话语来告诉我们，不要灰心，让我们能够继续来祷告。
让我们能够不断向你祈求，因为我们知道你正在听我们的祷告，你也是要回应我们的祷告。谢谢主耶稣，你2位的仆人已经传扬你的信息，让我们每个人听了你的话语，我们能够遵行你的话。谢谢主，我们如此祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。上帝祝福你，谢谢。